Cuba kalau nak atas balik, atas sekali dengan satu sok tamar. Kau lagu mana? Situ dia ada khilaf lah. Dia ada khilaf. Baik, kita baca dulu apa yang ada di dalam Syarah Muslim ni, Imam Nawawi ni. Lurah tu kita tak saya baca. Waqad sabaqa tu situ di bawah man ishtara syatan musarratan lah, bawah beberapa baris. Sebab kita nak kira dari segi hukum, bukan nak kira dari segi bahasa. Dia kata tasriyah ini haram, perbuatan sipai susu tu lah, dalam labu susu tu haram. Hadis-hadis ini menunjukkan haramnya, sebab dia larang. Walaupun haram, jual beli itu sah. Jual beli itu sah. Dan apabila berlaku jual beli itu sabit khiyar, maknanya hak memilih kepada pembeli itu tetap ada. Seperti jual beli benda-benda lain lah, bukan masalah kambing ataupun unta ni saja, benda-benda lain yang ada unsur tadlis, ada unsur mengelirukan, ada unsur tipu daya. Misalnya ni Imam Nawawi sebut, dihitamkan rambut jariah yang sudah beruban. Ni cerita sampai dululah, hamba ni pun dia boleh jual beli juga kan. Jadi hamba tu sudah beruban dah, hamba perempuan dia tu, dia pun nak suruh nampak muda, dia dye rambut. Itu pun mengelirukan. Jadi supaya jadi nampak muda, hitam rambut. Ataupun dia buat jadi ekar rambut yang lurus, nak suruh nampak comel, nak suruh nampak comel. Itu pun termasuk juga penipuan. Hak sebenarnya tidak begitu. Lepas tu beberapa ketika ternyata lah hak sebenarnya. Apabila nyata, sebelum pada tu dia tak tahu. Apabila nyata, ini bukan berkait 3 hari ni, nak boleh nyata ni. Kalau hak bubas ni, kita kata cat rambut tu dah, dye rambut tu, nak boleh nyata hak tu bukan dalam masa 2-3 hari. Jadi hak 2-3 hari ni khusus dengan ni musarrah ni kah? Hak lain tidak? Kau lagu mana? Tak apalah tu, kita tidak nak bahas lagi. Cuma nak ceritanya hak ni termasuk benda penipuan ni boleh. Dan seumpamanya ashab kita, yang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, berselisih pendapat tentang khiyar, yakni hak memilih bagi pembeli musarrat ini, binatang yang ditahan susunya. Adakah dia mesti kena hatta kelik selalu selepas dia dapat tahu tu? Mana kalau dia dapat tahu sebelum pada 3 hari, bila saja dia dapat tahu, dia kena hatta kelik selalu ke? Ataupun berpanjangan masa, ataupun hak memilih itu selama 3 hari. Ada ulama, maknanya ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sampai 3 hari lah, sebab mengikut zahir hadis-hadis ini, sebab hadis-hadis ini sebut 3 hari. Tetapi mengikut qaul yang asah, qaul yang asah, kalau sebut qaul itu tidak berapa tepat kalau mengikut istilah fiqh Syafi'inya, wajah yang asah. Itu baru-baru betul. Sebab asah tu, wajah tu maksudnya bukan pendapat Syafi'i sendiri, pendapat anak buah asah. Yang mana khilaf dia tu pun kuat juga. Khilaf dia tu kuat juga. Itu orang panggil asah. Kalau qaul ni dalam istilah Syafi'i maksudnya pendapat Imam Syafi'i sendiri. Jadi mengikut wajah maksudnya pendapat lah juga. Wajah tu pun pendapat lah juga. Pendapat, tapi bukan pendapat Syafi'i sendiri. Di sisi mereka iaitu kena segera, kena selalu. Jadi hak dalam hadis sebut 3 hari ni mengikut kebiasaan, sebab dalam masa sebelum 3 hari itu tidak dapat diketahui kira-kiranya. Hak sebenar, hakikat yang sebenar tak diketahui, kecuali dalam masa 3 hari itu baru tahu. Sebab apa? Kalau pada hari yang kedua kurang susu, boleh jadi kurang susu tu kerana berubah cuaca ke, tempat ke, ataupun makanan dia berbeza ke, boleh jadi. Tak jelas lagi. Ataupun kerana sakit ke, ataupun lain-lain lagi. Kalau berterusan selama 3 hari lagu tu, dia kira sudah memadai dah. Boleh tahu sungguh lah. Sebab tu sebut 3 hari tu
biasanya dapat tahu dalam masa 3 hari. Tapi kalau diketahui dengan apa cara lain lagi sebelum 3 hari, macam mana? Kena selalu. Ini mengikut hak asah. Lepas tu kalau dia memilih untuk hantar balik musarrah tadi tu, musarrah tu mana binatang tu lah, selepas dia sudah perah susu dah. Selepas dia sudah perah susu dah, dia kena hantar sekali dengan satu gantan buah tamar. Sama ada susu tu sikit ke atau banyak, sama ada binatang yang dibeli tu di musarrah tadi tu, binatang yang musarrah tadi tu seekor unta ke, seekor biri ke, seekor lembu ke, atau banyak, tak kira. Banyak tu 2 ekor ke, 3 ekor ke, 10 ekor, semuanya 10 ekor tu dibuat lagu pun segata buah tamar juga. Ini mazhab kita, kata Imam Nawawi. Dan inilah juga pendapat Malik, Laith, Ibnu Abi Layla, Abu Yusuf anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Thawr, dan fuqaha muhaddithin, ada ahli hadis yang faqih. Dan inilah yang betul, yang menepati sunnah. Kata Imam Nawawi, yang menepati sunnah. Mana zahir lah, pakai zahir. Wa qala ba'du ashabina, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, yang ni anak buah Imam Syafi'i, dia kata kena hantar balik satu gantang makanan tempatan. Lari, bukan buah tamar. Kalau Malaysia ni orang makan beras, segatai beras. Kalau tempat lain makanan asasi dianya gandum, segatai gandum. Oleh kerana kebiasaan orang Arab ni makanan asasi dia buah tamar, Nabi SAW sebut buah tamar. Bukan maksud buah tamar tu, tapi makanan asasi. Dia faham gitu, dia takwil. Dia takwil. Tidak khusus dengan tamar, kata dia. Ini pendapat Malik, hak kata lagu tu. Wa qala Abu Hanifah, dan satu kumpulan ulama ahli Iraq dan sebahagian ulama Malik, dan Imam Malik sendiri dalam satu riwayat yang gharib, riwayat yang ganjil lah daripada dia. Dia kena hantar balik binatang tadi, dan tidak perlu dia bagi segantang pun. Tamar kau gapo kau tak ada, hantar balik go tu kambing tu sajalah, ataupun unta ataupun lembu tu saja, tak payah segantang. Segantang buah tamar ni tak ada. Kerana mengikut kaedah asalnya. Ini Imam Nawawi sebut. Apa yang dia ni kata tak payah hantar balik ni, yang ni tidak mengikut zahir hadis ini. Tak payah hantar balik ni sebab mengikut kaedah asalnya, kaedah syariat, iaitu kalau seseorang merosakkan sesuatu hak milik orang lain, dia perlu bagi balik seumpamanya. Kalau ada seumpamanya, yang ni kaset ni pecah, bagilah kaset ni, boleh beli kedai lagu ni. Hak misl, itu maksudnya misl, hak serupanya, ataupun gelas, hak serupa gelas tu ada, itulah yang misli orang panggil. Kalau sesuatu tu tak ada misl dia, tak ada yang seumpama dia, hak serupa dengan dia tu, tak ada kedai, kita bagi nilai dia, nilai dia, qimah dia, nilai dia, harga dia. Harga dia berapa? Gelas tadi ataupun keset tadi. Adapun jenis yang lain, barang-barang yang lain hak tak serupa dengan barang hak kita perosak tu, fa khilaful usul, itu bercanggah dengan usul, bercanggah dengan asas ataupun prinsip kaedah hak asal dalam syariat. Hak asalnya kalau benda tu ada hak serupa, kita bagi balik hak serupa. Kalau tak ada, bagi harga dia, nilai dia. Pasal benda lain yang perosak lepas tu bui, benda lain yang tak boleh nak tentu, tak boleh nak faham nilai dia tu, tak ada tu, bercanggah dengan usul. Ni dia pun ni taksim. Harga dia pun tidak, sebab kalau harga tidak serupa tu harga tu, kalau hak seekor, tentulah kita kata secatung. Kalau 10 ekor, 10 catung takkanlah sama dengan segata buah tamar tu belakang. Kalau nak kira nilai, tidak nilai dia tu. Lepas tu kalau susu unta banyak, ni kalau seekor kambing sebanyak tu juga. Kalau 10 ekor unta, banyak lagi susu dia. Kalau kita jual cara biasa ni, bukan segantar buah tamar, nilai dia je banyak lagi.
Maknanya kalau kita nak kata misl ni unta, lepas tu hak kita bagi tadi susu, hak kita minum, hak kita perosakkan lah kita kata. Orang yang beli ni mana dia sudah minum dah susu. Hak dia hantar balik ni misli ke buah tamat, serupa ke dengan susu tu, jenis lain tu. Jenis lain. Bila jenis lain tak serupa, macam mana kita nak bagi balik benda jenis lain? Tidak misli lah, tidak misli orang panggil. Nak kata rega dia pun tidak rega juga ni. Tidak rega. Kalau rega dia berbeza-beza, ni tidak beza. Jadi kata dia hadis ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai hadis bukan makna anti hadis lain. Tak boleh pakai tu ada sebab-sebab. Dia kata tak boleh pasal bercanggah dengan usul syariat, usul hak lain, kaedah umum ataupun prinsip syariat, dia bercanggah. Tak apalah, kita baca canggah kot mana hak dia kata bercanggah dengan usul tu. Jumhur ulama menjawab, dia kata hak ni bagi alasan ada ni, bahawa sunnah, apabila sunnah ni sudah mari kepada kita, sudah sampai kepada kita, kita tak boleh nak lawan dia dengan makul, dengan akal. Ini kata dia, apabila sunnah mari, kita tak boleh kata apa-apanya pas-pasan ni lah, tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata. Kita katakan lagu ni dah sunnah Nabi suruh, misalnya tasbih 33 lepas sembahyang, tahmid 33, Allah Akbar 34. Kita tak boleh kata kalau banyak boleh banyak lagi lah. Kita baca tak boleh lagu tu. Bila syarat sudah ayat dah hak bilangan dia banyak tu, kita tak boleh nak lawan kata kalau lebih banyak lebih baik lagi. Tak boleh. Sebab itulah tak ada orang kata lebih molek banyak, baca banyak. Tak ada, banyak tu lah. Sebab apa gitu? Sebab sunnah ni apabila sudah sampai kepada kita dalam bentuk yang sahih, kita tak boleh nak iktiraf dengan makul. Lepas tu ni bagi pihak jumhur, bagi pihak ramai-ramai ni kata hikmat bapa yang ikatkan dengan satu gantai buah tamar tu bapa, tidak benda lain. Sebab kata dia buah tamar ni adalah makanan asasi yang biasa di situ pada masa tu. Jadi hukum syarak mengikut biasa tu lah. Lepas tu apa yang tidak wajib hak misluhu. Kalau nak kira dah dia kalau misluhu ni lagu ni, misluhu ni kita kata dia pembeli saat ni sudah guna dah sebeledi dah susunya dalam masa 2-3 hari, bagi balik sebeledi susu lah, tu baru misli. Apa-apa tidak suruh lagu tu. Itu tu. Dia kata sebab tidak wajib misluhu dan qimahnya, harganya, ataupun bagi rega lah. Sebeledi itu berapa? Bagi rega. Berapa yang Nabi SAW tak suruh lagu tu. Bahkan wajib sa' yang disegantang itu, sama ada sedikit ataupun susu, ataupun banyak susu yang telah digunakan tadi. Liyakuna dzalika haddan yarji'u ilaihi wa yazulu bihi at-takhasum. Supaya ia menjadi satu ketentuan, satu had yang tetap, yang mana perlu dirujuk kepada had itu untuk menyelesaikan pertikaian, pertelingkahan. Sebab Nabi SAW sangat suka dia ni menyelesaikan pertikaian ataupun pertelingkahan, dan menghalang perkara-perkara yang boleh membawa kepada pertelingkahan. Nabi SAW sangat suka buat benda lagu tu. Jadi hak ni pun sebab itulah juga. Wa qad yaqa'u bai'ul musarrat fil bawadi wal qura. Boleh jadi berlaku jual beli binatang yang seumpama ini berlaku di kampung-kampung luar bandar, di tempat-tempat yang tidak ada orang yang tahu rega berapa rega, ataupun boleh dipercayai, dipegang pendapat dia tu tak ada. Boleh jadi Nabi SAW kata mudah lagu tu ya. Boleh jadi. Sebab kadang-kadang susu yang telah digunakan itu ada berlebih kurang. Boleh jadi mereka akan bertelingkah pula. Dia kata sebanyak ni, kalau sebanyak ni padas sebanyak ni sudahlah. Dia kata dak banyak. Boleh jadi bertelingkah, tak sudah. Cara penyelesaiannya Nabi dah kata gitu ikut. Tak caralah sebanyak mana untuk menyelesaikan perbalahan. Jadi dia sudah tentu satu ketetapan lah.